Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد. Yang berusaha Imam dan pengurusi surau, ahli jawatan puasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi tinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT pada malam yang nyaman ini, musim sejuk lah, hujan, dapat kita berkumpul sekali lagi di surau Al-Kautsar untuk sama-sama dengan saya. Rasanya belum seminggu lagi ya. Alhamdulillah dapat lagi bersama-sama dengan tuan-tuan berkongsi satu lagi cerita pada malam ini insya-Allah. Bila Tuan Haji Malik kata ada kosong malam ni boleh, walaupun dah agak lewat petang, boleh saja. Sebab ada di kawasan Kelang lagi lah. Sebab apa? Terbayang muka tuan-tuan, muka perempuan tak berasa sangat lah. Muka tuan-tuan terbayang, lepas tu nak kongsi cerita. Walaupun kemungkinan besar cerita itu pun sudah pun tuan-tuan dan perempuan maklumi, tapi tak apa kan, saling mengingati. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingat itu adalah perkara yang sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, betapa hebatnya Allah SWT ini bila Dia menciptakan manusia itu. Allah tidak cipta manusia buat sesuka hati, ikut apa yang nak buat. Macam kita kalau pergi beli barang di kedai, kita cerewet betul kan beli barang, kita mesti tanya manual barang tu nak diguna macam mana, kena tahu satu persatu. Ini macam mana, ini ikut suka dia nak guna macam mana. Tak ada manual, tak ada buku apa, ikut suka je, warranty pun tak ada. Memang kita tak beli punya kan, mesti tak beli punya. Kalau ada orang beli tu maksudnya dia memang pemurah lah, dia nak tolong penjual. Ada orang macam gini dia kesian dengan orang tu jual, dia beli je. Itu special case lah. Normalnya orang tak beli. Jadi begitulah juga Allah SWT. Bila Dia cipta manusia, Dia tak biar terus manusia tanpa manual dia, tak ada prosedur. Lepas itu dibagi kita Quran, wahyu dan sebagainya. Jadi muqaddimah saya tadi berkaitan dengan salah seorang daripada 5 Rasul yang termasuk dalam kategori Ulul Azmi, yakni Khalilullah, Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, nama Ibrahim ini sudah saya sebut masa cerita yang pertama dulu, apabila Imam Mujahid menyebut ada 4 tokoh hebat yang Allah bagi kekuasaan di muka bumi. Salah seorang daripada yang kafir itu, ada 2 orang kafir, salah seorangnya adalah Namrud. Jadi Namrud inilah yang akan ditentang, yang akan didakwah oleh Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan perempuan yang dimati Allah sekalian, Nabi Ibrahim dilahirkan oleh ibunya, cerita dia hampir sama macam Nabi Musa dilahirkan oleh ibu dia. Pemerintah yang zalim pada ketika itu, Musa berhadapan dengan kerajaan besar Fir'aun, Ibrahim berdepan dengan kerajaan besar Namrud. Kekuasaan Namrud lebih besar daripada kekuasaan Fir'aun. Pun sama juga, cerita yang sama. Bila Namrud mendapat mimpi, apabila takhtanya diradi, bila ada seorang budak masuk dalam bilik istana dia, ambil takhta dia, pecahkan takhta dia, maka dia panggil ahli-ahli sihir dia untuk menafsir mimpi. Ada tafsir dia kata orang ini akan lahir, ada budak yang akan berpuasa, yang akan mengalahkan kerajaan Fir'aun. Jadi kerana ketakutan itulah yang perintahkan tentera dia untuk membunuh semua yang
kita faham kalau Fir'aun dia bunuh anak lelaki. Dalam buku sejarah mencatatkan kalau Namrud ni lebih dahsyat lagi. Tak kira lelaki perempuan, semua dibalur dia semacam ni. Semua bunuh. Sebab tak mustahil juga di kalangan orang perempuan mau mengambil kuasa daripada dia. Jadi untuk menyelamatkan anak ini, ibu Nabi Ibrahim bawa dia lagi masuk dalam gua. Inilah sejarah membesarnya Nabi Ibrahim AS dalam gua, yang mana dalam gua ni dia duduk dengan mak dia saja dan tidak terpengaruh dengan apa-apa ideologi. Tidak ada orang yang mempengaruhi dia lagi. Sebab itulah bagaimana hebatnya Allah mencipta manusia ni. Lagi kita tak masukkan apa-apa ideologi yang mengarut-mengarut ni, jiwa kita memang fitrah, bersih saja. Suatu ketika bila Nabi Ibrahim sudah dewasa, bila mak dia keluar mencari rezeki, maka dia mengambil peluang. Sebab dia ingatkan dalam gua itulah kawasan yang paling cantik dia pernah tengok. Sebab itulah environment yang dia ada. Jadi bila dia keluar, dia kata, oh hebat. Dia tak sebut lah macam kita sebut Masya Allah kan. Belum lagi dapat maklumat Masya Allah. Dia kata, oh hebat betul. Cantik lagi rupanya di luar ni. Dengan laut yang ombaknya, gunung ganang yang tinggi, lembah yang cantik dan sebagainya. Jadi sebagai manusia biasa yang diciptakan Allah ada sifat semula jadi yang baik. Itulah Nabi Ibrahim proses sampai ke tahap yang proses untuk mencari Tuhan. Inilah yang dirakamkan oleh Allah SWT. Kita tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga 79. 75 surah Al-An'am dalam juzuk yang ke-7 ayat 75 hingga 79. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Tapi dengan akal semata-mata manusia tidak mampu mencari Tuhan. Maka sebab itu bila Allah kurniakan Nabi Ibrahim hidayah. Kenapa Allah bagi hidayah pada Nabi Ibrahim? Sebab kecenderungan dia nak kepada hidayah. Dia nak cari kebenaran. Dengan akal logik manusia tak jumpa. Maka Allah bagi dia wahyu dan lantik dia sebagai Rasul. Jadi cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan dan Allah kurniakan wahyu kepada dia. Ini saya tinggalkan untuk tuan-tuan menyambungnya. Sebab yang saya nak cerita lagi. Tuan-tuan mohon yang dirahmati Allah sekalian. Surah Al-Baqarah ayat 287. Cuma yang menarik ya tuan-tuan, ada kalau tuan-tuan buka Quran nanti, kalau tuan-tuan rajin, boring atau tak nak buat apa, buka Quran, cari perkataan Ibrahim. Ada berapa banyak perkataan Ibrahim dalam Quran. Nanti bolehlah buat itu rumah nanti. Tapi saya kata tadi bila boring kan. Sebab tengok Quran saja dah dapat pahala dah. Ada keberkatannya kan. Cari perkataan Ibrahim. Dia bermula daripada surah Baqarah ayat 134 baru jumpa perkataan Ibrahim itu. Lepas tu nanti tuan-tuan akan jumpa, perasan kat tuan-tuan ni? Perasan ni? Tuan-tuan akan jumpa dua versi penulisan perkataan Ibrahim ni. Dua versi. Yang pertama Ibrahim, yang him itu ha, terus dia tarik mim. Lepas tu ada ya kecil. Lepas tu nanti tuan-tuan akan jumpa pula Ibrahim ha, ya, memang ya ada titik dua mim. Apa hal pula tu? Nak baca lain ke? Itu pun saya tinggalkan tuan-tuan juga. Akan datang insyaAllah ada masa jumpa lagi saya cerita sebab surprise. Kalau tidak tak surprise kan. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Baik, surah Baqarah 258. Baru ni kita cerita tentang Nabi Uzair yang Allah tidurkan dia selama 100 tahun, itu Baqarah 259. Jadi kisah Nabi Ibrahim ni 258. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Sadaqallahu al-azim. Tidakkah anda melihat, alam tara, tidakkah engkau melihat, ini merujuk kepada
Nabi SAW dan juga kepada kita umat seluruhnya. Alladhi kepada seseorang haja Ibrahim fi rabbih, yang berhujah, yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya. Di mana saya sebut ini, Allah banyak dalam ayat Quran Allah menyebut cerita itu, individu itu secara umum. Dalam ayat ni Allah tak sebut pun siapa. Tapi seluruh ahli tafsir menjelaskan ayat ini merujuk kepada perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud. Tak sebut pun nama kan? Tak sebut pun nama siapa. Ilal ladzi, ini seorang haja Ibrahim yang berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhan. Kerana ia telah diberi oleh Allah kekuasaan, kerajaan. An atahu Allahul mulk. Siapa? Namrud. Allah bagi kuasaan yang besar kepada dia, menguasai hampir keseluruhan dunia. Idz qala Ibrahim, dan berkata Ibrahim, telah berkata Nabi Ibrahim, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan, yuhyi wa yumit, dan mematikan. Tuhan aku yang menghidupkan dan mematikan. Qala, ni Namrud menjawab. Dia tak kata. Dia balas balik ya tuan-tuan, ni perdebatan ya. Jadi kita boleh kaitkan hari ini nanti pun macam-macam jenis perdebatan manusia ni. Dan jangan terkejut kalau kita berjumpa nanti dengan orang yang berdebat seperti mana Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud, menegakkan benang yang basah. Ini Namrud ni. Hari ini pun nanti mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman berjumpa dengan macam tu. Kita pegang oleh kebenaran. Tidak juga kan. Macam cerita dua orang ni bergaduh kan tuan. Belum masuk cerita dulu ya. Lain. Bergaduh dua orang kan. Dia tengok daripada jauh kan. Oh, ini burung ni. Orang tu bukan kedai. Dari jauh kan tak berapa nampak. Makin dah dekat, makin jelas. Kan aku dah kata burung. Kedai. Degil ni. Dia dah dekat betul kan. Terbukti sekarang. Burung. Kau nampak kan kedai tu boleh terbang. Orang yang satu lagi tu tetap tak mengaku juga. Ini kita akan berjumpa dengan orang ini. Inilah pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud. Tuhan aku dia yang menghidupkan dan mematikan. Namrud kata apa? Qala ana uhyi wa umit. Aku juga menghidup dan mematikan. Hebat ya Namrud. Aku juga menghidup dan mematikan. Qala Ibrahim. Penjelasannya nanti insya-Allah selepas ini. Qala Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata lagi, fa inna Allah ya'ti bisyams minal masyriq. Tuhan aku yang menerbitkan matahari minal masyriq, daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib. Cuba kau ubah, terbitkan pula matahari daripada barat. Terkedul. Jadi terkedulah Namrud ini. Tapi apa yang Allah sebut oleh Allah sekalian, fabuhital ladzi kafar. Allah ini maka bingunglah si kafir tadi. Bingung dia. Si Namrud tak sangka sehingga Nabi Ibrahim boleh memanjangkan perdebatan dia ke arah itu, rekaman dia. Allah tutup ayat ini dengan satu frasa yang sangat menarik, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah itu, dan Allah itu, wa ini merujuk kepada qasam atau sumpah. Sesungguhnya dan Allah itu la yahdi, tidak akan memberi hidayah qaumaz zalimin, kepada kaum yang zalim. Dalam perkataan zalim dalam Al-Quran banyak merujuk kepada syirik. Kerana kezaliman yang paling besar bagi manusia adalah mensyirikkan Allah SWT. Sebab memang tidak selayaknya mensyirikkan Allah, sebab Allah yang menciptakan manusia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, Namrud ini dia keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni lapis yang ke-5 lah daripada Namrud. Namrud dia nama dia Namrud bin Kan'an bin Kush, dalam Arab dia tulis kaf waw shin, bin Sam bin Nuh. Salah satu daripada anak Nabi Nuh adalah Sam. Jadi dia keturunan Nabi Nuh. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kalau menurut As-Suddi salah seorang daripada ulama tafsir, As-Suddi kata perdebatan yang berlaku di antara Nabi Ibrahim dengan Namrud ini berlaku sesudah keluarnya Nabi Ibrahim daripada api, lepas dibakar. Nabi Ibrahim pernah dihukum bakar
selama 40 hari dalam api. Sebab tidak pernah bertemu kedua orang ini kecuali ketika itu. Sebelum itu tak pernah jumpa. Nabi Ibrahim kalau baca dalam sejarah dia dibakar pun sangat mengerikan ya. Sebab apa? Orang campak dia pakai alat saja. Macam ada kayu letak dia kat situ. Sebab apa? Besar, terlalu besar sangat unggun apinya itu. Tapi bila pernah ditanya kepada Nabi Ibrahim, bilakah masa kau paling selesa sekali? Nabi Ibrahim kata 40 hari dalam api. Masa itu tak payah berdakwah. Lepas Allah pun dah perintahkan Nabi, qulna ya narukuni bardaw wa salaman. Allah perintahkan Nabi bardan, jadi sejuk. Tapi kalau Allah berhenti dekat ayat situ, beku Nabi Ibrahim. Sejuk kan, makin sejuk, makin sejuk. Macam kita dalam aircon kan, bukan 16 je, tapi sepanjang malam pakai 16, nyaya kita. Kalau 2 hari 2 malam pakai 16, keluar-keluar macam keluar peta air gitu. Ada frost. Jadi sebab itu perkataan apa yang Allah sebut dalam Quran semuanya memberi maksud yang sangat hebat. Sebab tu Allah sebut bardan, sejuk, wasalaman, tapi sejuk yang menyelamatkan dan selamat. 40 hari Allah sedia makan untuk dia, tak payah dakwah. Jadi orang tanya bila masa yang paling seronok sekali sepanjang hidup kau, 40 hari dalam api. Kita ingat dengan selesa seronok dan berubah. Baik, tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, kalau menurut Zaid bin Aslam, ini sahabat Nabi Zaid bin Aslam, dia kata Namrud mengatur pembahagian makanan bagi rakyatnya, dan orang-orang yang datang untuk membeli makanan ke sana, Nabi Ibrahim pun ikut sekali nak beli makanan. Maka terjadilah perdebatan di antara Namrud dengan Nabi Ibrahim ini, sehingga kan Nabi Ibrahim tidak diberi bahagian, tak dapat beli makanan. Jadi kantung makanan dia kosong begitu saja. Bila balik tak ada buat apa. Jadi untuk menenangkan hati isteri dan keluarganya di rumah, dia pun isilah dalam karung dia tanah surak untuk menghiburkan hati keluarga dia. Makanan Namrud tak mau jual kat dia. Dan kalau ada batal dia dah jawab, maka baliklah dia dengan kantung makanan yang berisi dengan tanah. Lepas tu dia pun tidur. Dia isteri dia Sarah, bila pergi kat kantung tu dia tengok penuh makanan. Maka dia pun masak uli, dia buat gandum, dia bawa Nabi Ibrahim bawa balik tepung. Bila Nabi Ibrahim bangun daripada tidur dia pun pelik tengok isteri dia masak makanan. Jadi dia pun tanya kepada Sarah. Nabi Ibrahim ada 2 isteri kan? Yang pertama Sarah yang melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Yang kedua Hajar yang melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Kata daripada mana dapat makanan ni? Isteri dia pun jawab, Sarah pun jawab, dari tepung yang awak bawa lah tadi. Maka Nabi Ibrahim pun mengerti bahawasanya itu semua adalah rezeki daripada Allah SWT, berkat keimanan dan kesabarannya. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, kembali kepada perdebatan tadi ya. Ini cerita orang yang nak menegakkan benang yang basah. Data yang tenang tak betul, tapi cari juga, dia akan cari alasan. Itu yang kadang-kadang kita rasa pelik bila berhadapan dengan manusia yang memang berada pada pihak yang tak betul. Hujahnya, ya Allah, kalau budak dengar pun ketawa, terguling-guling budak ketawa. Nampak sangat bodoh dia kan? Lebih baik tak payah bercakap. Tuan-tuan dan Allah sekalian, yang ini saya teringat kisah Imam Abu Yusuf. Bukan nak beli kisah siapa kan, sebab cerita-cerita orang soleh ini menjadi pengajaran kepada kita. Imam Abu Yusuf ni adalah anak murid utama Imam Abu Hanifah, pengasas kepada mazhab Hanafi. Jadi dalam kuliah ni yang ramai ribuan orang itu adalah di pengasas seorang anak murid dia ni. Tak pernah miss kuliah Imam Abu Yusuf, tak pernah miss. Tapi bila dia tanya buka persoalan, dia tak pernah tanya. Sambil dah awak nak dengar je. Jadi suatu hari itu Imam Abu Yusuf pun kata, hari ni saya buka persoalan, saya nak awak tanya. Sebab saya tengok awak tak pernah tanya. Tak apalah Tuan Guru, tak apa, saya nak awak tanya juga hari ni. Okeylah, dan kena tanya tu dia lah, saya tanya jugalah. Bila kita berbuka puasa, soalannya okeylah, jawab jugalah. Sebab Imam Yusuf dah suruh tanya tadi kan, bila matahari terbenam. Oh, matahari terbenam. Tuan Guru, kalau matahari tak terbenam-benam,
Cuma usul kata aku, lebih baik lah diam tak payah tanya. Nampak sangat tajam. Tapi tuan-tuan jangan bimbang lah. Kalau tanya tu tanyalah. Tak ada istilah, tak cerita tu ya. Baik. Yang ini nak cerita berdebat, tapi benda memang tak betul lah. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku, dia menghidupkan dan mematikan. Tapi yang menariknya juga, ada juga hujah Namrud ini. Dia kata, ana uhli wa umit, aku juga menghidup dan mematikan. Dan kita tafsir Ibnu Katsir yang saya rujuk, dia bawa 2 orang ya. Aku boleh tunjukkan bukti bahawasanya aku juga menghidup dan mematikan. Yang bawa 2 orang dalam tafsir kata 2 orang yang nak dihukum dahulu ya, memang bersalah. Dalam ada buku sejarah tulis 2 orang yang memang dah penghujung usia dipanggil. Jadi yang satu tu dipancung, dibunuh, dan satu lagi dilepaskan. Tengok, kau lihat depan mata kau, yang satu sudah aku matikan, yang satu aku hidupkan, aku lepaskan dia. Saya katakan, kalau budak tengok pun ketawa tu kiki-kiki kan. Saya tahu aku pun boleh buat. Yang ini bukannya mematikan, ini membunuh dengan zalim. Jadi, tapi untuk menegakkan hujah dia juga, dia buat juga benda tu supaya nampak dia ada alasan dan bukti untuk menegakkan apa yang dia nak lawan itu kan. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah bukan kepada kesombongan. Kesombongan kerana Allah kurniakan kekuasaan yang besar kepada dia, sehingga dikatakan Namrud ini dia buat, dilukis di batu-batu, gambar-gambar, disuruh rakyat dia semua. Dan akhirnya kerana bongkar dengan apa yang dia ada, akhirnya dia sendiri minta diri dia semua. Ini saya dah sebutkan sebelum ini bahawasanya kalau ada orang sifat begitu, dia akan ulang balik kesilapan yang pernah dibuat oleh Fir'aun, Namrud, oleh dia pianos di zaman Ashabul Kahfi, dan sekarang diteruskan oleh Bashar al-Assad di Syria, mengaku menjadi Tuhan ya. Ditanam, dibunuh hidup-hidup siapa yang tidak mengucapkan dia sebagai Tuhan. Baik, tuan-tuan puan dan mati Allah sekalian. Namun Allah bagi terus ilham kepada Nabi Ibrahim untuk membalas kembali hujah yang dikemukakan oleh Namrud dengan mengatakan, Tuhanku menerbitkan matahari daripada sebelah timur, maka terbitkanlah matahari daripada sebelah barat. Maka ketika itu tergamamlah Namrud dan tak boleh nak bagi jawapan apa-apa. Maka akhirnya dengan kekerasan sajalah yang dia boleh buat. Dengan hujah memang dia kalah. Sebab itu kita lihat dalam sejarah Nabi SAW sendiri, macam-macam hujah Nabi bagi, tapi tetap menerima cabaran-cabaran yang hebat daripada kafir Quraisy, tapi Nabi bersabar. Sebab apa? Kebenaran ini memang kena banyak bersabar. Kalau kekerasan ni sekejap orang boleh paksa kan. Tapi biarlah orang itu berubah dengan fakta yang tepat, dalil, bukti yang jelas, yang betul-betul daripada Allah dan sunnah Nabi, maka insya-Allah akan berkekalan apa yang dia pegang. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, di akhir ayat Allah menjelaskan Allah sesekali tidak akan bagi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Yang ini ada kaitan yang saya sebutkan sebelum ini, kecenderungan. Seseorang itu sangat bergantung kepada kecenderungan hati dan jiwa dia. Kalau seseorang yang kecenderungan dia nak jadi baik, insya-Allah ada jalan untuk Allah mendorongkan dia jadi baik. Seperti mana yang ada dalam surah Wal-laili idza yaghsha, fasanuyassiruhu lil yusra. Khusus satu lagi, wa fasanuyassiruhu lil usra kan. Bila Allah nakkan seseorang itu mudah, sebab dia cenderung nak, dia suka kepada hidayah, kepada kebaikan itu. Ayat 5 sampai 7 cerita pasal baik kan. Ayat 8 hingga 10 itu cerita sebaliknya, orang kedekut dan sebagainya. Kalau jiwanya cenderung kepada kebaikan, Allah akan memudahkan jalan kepada dia menerima hidayah, belajar, dapat ilmu dan sebagainya, nak jadi baik ya. Walaupun pada ketika itu dia bukanlah orang yang baik pada pandangan umum, tapi jiwa dia ada kecenderungan, insya-Allah akan dimudahkan Allah ya. Tapi kalau sebaliknya macam ini, memang jiwa dia tak terbuka langsung kepada hidayah, tutup habis. Ini yang berlaku pada Abu Jahal, orang-orang yang memang betul-betul keras menekan Nabi ketika di Mekah, matinya dalam kekufuran ya. Ada yang mati dalam perang Badar dalam keadaan hina.
Nabi bercakap dengan jenazah itu bila dicampak ke dalam lubang. Tunjuk sangat hebat kau, sekarang kau pun mati dan terpaksa neraka. Sahabat pun pelik tengok, Muhammad kau bercakap dengan jenazah. Dia dengar aku cakap, tapi dia tak boleh respon. Nabi kepada mereka kerana terlalu zalim, kejam kepada dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, itu satu cerita 258 daripada surah Baqarah berkaitan dengan perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud. Zaid bin Aslam berkata, kemudian Allah mengutuskan seorang malaikat kepada Namrud dan menyuruhnya beriman kepada Allah, tapi Namrud menolaknya. Ini Zaid bin Aslam punya cerita. Kemudian daripada itu Allah letakkan malaikat untuk berdakwah pula kepada Namrud, sehingga kali kedua dan kali ketiga untuk berdakwah, untuk mengajak dia kepada beriman kepada Allah, tapi tetap ditolak oleh Namrud. Maka disuruhnya mengumpulkan semua tenteranya. Besok pagi lepas daripada dia tolak tu, dia perintahkan keseluruhan tentera dia berkumpul. Ketika matahari terbit, kemudian Allah mengirimkan nyamuk. Ini yang kata mati dengan nyamuk saja ni. Nyamuk untuk menyerang. Padahal diingatkan yang dijanjikan Allah itu tentera yang besar-besar. Tentera Allah itu yang besar-besar, menyerahkan nyamuk. Dia pun tengok macam berlekeh saja, kecil kan nyamuk. Tapi apa yang berlaku? Nyamuk ini menyerang tentera Namrud seluruhnya, makan darah, makan daging habis, diisap habis, sehingga tinggal tulang semata-mata tentera dia. Dan seekor nyamuk dapat masuk ke dalam hidung. Dalam tafsir Ibn Katsir sebut hidung lah. Mungkin tuan-tuan baca sejarah mungkin ada yang cerita masuk telinga kan. Tapi dalam tafsir Ibn Katsir kata dia masuk hidung. Daripada riwayat Zaid bin Aslam, masuk dalam hidung, tinggal dalam hidung dia 400 tahun. Nyamuk tu duduk di hidung ni. Ya Allah. Dia makan habis dalam ni, kawasan dalam ni dia makan. Bila gatal, tu dia garu kepala, tak tentu juga. Dia ambil lah selipar ke apa, ketuk kepala, tak tentu juga. Dia hantuk kepala ke dinding, tak tentu juga. 400 tahun. Itu maknanya diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam, sehinggalah dia mati dalam keadaan yang terseksa, terhina dan kufur, yang lebih malang kufur kepada Allah SWT. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, ini cerita yang pertama yang saya nak kongsikan berkaitan dengan perdebatan. Jadi pengajaran ni kita akan jumpalah dalam masyarakat berbagai-bagai jenis orang tapi bergantunglah kepada kebijaksanaan kita. Sebab itu salah satu daripada strategi teknik berdakwah adalah yang pertama Allah sebut ud'u rabbika bil hikmah, bijaksana. Salah satunya bijaksana ni tengok umur, tengok kondisi kerja dia apa. Dan kalau orang tu kerjanya angkat ikan, kita nak cerita pasal KLCC, bina-binaan hebat, tak kena juga kan. Maksudnya itulah hikmah, ikut situasi. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, jadi sama lah juga macam ini, kita akan jumpa orang yang macam-macam. Jadi bila hikmah lah, mengikut kesesuaian kita, bagaimana nak. Sebab setiap orang itu dia ada dalam diri dia macam space kan. Ada orang yang jenis kena paksa kan. Paksa boleh jadi. Kalau kita pujuk tak jadi. Ada orang yang tak boleh dimarah-marah, kena pujuk, belai, puji jadi. Jadi itulah kata hikmah. Kita tengok kesesuaian. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, satu lagi yang saya nak kongsi, kita melompat sedikit sebab 259 cerita tentang Nabi Uzair yang ditidurkan Allah selama 100 tahun. Kita terus pada ayat 260. Tadi 258, ni 260. Sambung daripada cerita Nabi Ibrahim tadi dalam frasa ayatnya, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kesinambungan daripada ayat itu, Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud, Tuhan aku dialah yang menghidup dan mematikan. Jadi kita terus sambung cerita itu dalam ayat 260.